Welcome to Khadijah's podcast. Assalamualaikum semua, apa khabar? Welcome to the Khadijah's podcast. Saya Faiza Ulhaq, host anda untuk podcast Khadijah ni. InsyaAllah Ramadan ni ada 3 fasa. So kita fasa pertama tu fasa kita nak get used to things kan, dan 10 hari pertama tu adalah fasa mendapatkan rahmat Allah. Paling dapat banyak pahala kat situ. Dan kedua, yang baru habis berlalu 19 hari bulan malam ni adalah fasa kedua di mana kita mendapat pengampunan. Dan yang fasa yang kita nak akan bertemu nanti ni adalah fasa di mana kita dapat kebebasan daripada api neraka, insya-Allah. Bulan Ramadan ni penuh dengan barakah, penuh dengan keajaiban, penuh dengan cerita-cerita dan kisah-kisah yang masya-Allah. Dan bulan ni adalah bulan di mana paling baik untuk kalau kita nak merubahkan diri untuk menjadi yang lebih baik. Pada hari ini, saya ada satu sahabat yang first bila saya jumpa dengan dia, kita jumpa kat event. Pasal kita bawa management yang sama. Waktu tu kita masih, macam nak cakap masih berfashion lah. Yelah. I masih berfashion. Malu nak cakap. I masih berfashion. So bersama saya pada hari ini adalah Elnaswi. Assalamualaikum semua. Masya-Allah. Dan juga Ustazah Fatimah bernama Syarha. Fatimah Syarha. Topik kita adalah tentang penghijrahan. Sebab Eva belum mendengar lagi kisah penghijrahan Elina. Okay. Dia kena tahu latar belakang saya dulu. Sebab saya come from a family yang mak Cina, bapa Melayu. Yang agama is very basic. Sebab dulu sekolah Cina, saya tak pernah bertudung. Tudung kat sekolah, regularly tu tak pernah. Jadi dah kahwin, dah ada anak, kerjaya kita semua okey. Dah sampai 30 tahun. Yelah, dah berlakon, dah ada fame, dah ada atas, dah pernah ada kat bawah, semua ada. Jadi bila saya dah ada anak saya dah umur setahun, saya macam, ya Allah, apa yang aku nak buat dalam hidup ni? Tanya sendiri Ustazah. Saya tanya macam, aku dah ada semua, walaupun taklah senang, taklah kaya sangat. Tapi saya rasa macam saya bagi tahu Kak Eva, saya ada keluarga mertua yang sangat baik. Family saya alhamdulillah sihat walafiat. Insya-Allah. Tak pernah ada macam kesempitan hidup, alhamdulillah. Masya-Allah. Alhamdulillah. Semua alhamdulillah. Saya boleh cakap semua alhamdulillah. Subhanallah. Sangat cukup. Tapi saya cakap, apa lagi yang aku tak boleh nak buat untuk penuhi dia punya kewajipan satu itu? Itu satu je. Lepas tu saya minggu tu saya duduk fikir. Lepas tu ada seorang kawan artis saya datang rumah saya makan. Dia cakap kisah dia berhijrah. Susahnya nak masuk dalam industri. Tak ada dapat job. Pergi set shooting, rasa macam bestnya orang lain pakai buka tudung. Tak panas kat tempat shooting kan Ustazah. Lepas tu dia cerita-cerita. So saya minggu tu tidur macam biasa, buat macam biasa. Tapi ada satu malam Ustazah, ya Allah, saya dapat mimpi. Subhanallah. Saya belum pernah pergi umrah waktu tu. Mekah. Tak pernah jejak kaki. So mimpi minggu tu, ingat lagi anak saya nak celebrate birthday pertama dia. Minggu tu saya dapat mimpi saya ada kat depan Kaabah, kat Mataf tu kan. Subhanallah. Saya macam dalam kesedihan, dalam fasa macam sedih lah. Duduk dekat depan Mataf, nampak Kaabah tu. Lepas tu tengah macam duduk macam ni Ustazah, macam sedih, susah hati, tak tahu apa masalah lah dalam mimpi tu. Tiba-tiba ada orang tepuk belakang saya. Saya pusing toleh. Sekali saya toleh, tak ada nampak muka, cuma macam suara. Dia cakap, Allah kan ada. Allahu Akbar, ya Allah, ya Allah. The very next day, saya pakai tudung. Saya takut, ya Allah. Takut sangat. Lepas tu suami saya, dia seorang yang macam tak pernah memaksa dan nak cakap support pun macam dia cuma bagi tahu saya, make sure ini adalah betul-betul awak nak. Jangan nanti satu hari awak patah balik apa tu semua. Dia just bagi tahu macam very basic lah. So, Al-Kisah itulah sebenarnya titik permulaan saya bertudung. Saya tak tahulah kalau sama ada kisah ini boleh menyentuh hidup orang ataupun tak. Tapi bagi saya,
itulah titik permulaan yang saya harus Rasa macam tak boleh pusing balik dah. Tak ada no turning back dah. tak ada. Dalam penghijrahan you sekarang ni, what is it you are struggling with? What is it you're getting used to? Macam you cakap sendiri kan, istiqomah itu adalah satu benda yang turun naik, yang akan diuji sentiasa kan. Jujurlah Ustazah, saya cakap minggu lepas ataupun 2 minggu lepas saya dalam fasa yang sangat down. Jadi saya ada terfikir, terdetik demi Allah. Saya terdetik, saya cakap, serabutnya naklah kehidupan lama dulu. Contoh, pergi lepak-lepak, free hair ke kan. Tak tahu terdetik demi Allah saya terdetik. Tapi datang pula satu insan yang saya ada refer di social media. Insan tu saya jumpa di Mekah juga. Lepas tu insan tu saya jumpa dekat event baru ni. Masya Allah, saya cakap dah jumpa dia saja, dia dah buatkan iman saya tu naik balik. Macam okey, aku dah tak ingat dah benda nak buat jahat tu semua. Allah datangkan balik insan ni untuk ingatkan balik, Elina, ingat balik jalan awak kat mana. Kalau kita tahu segala yang berlaku pada diri kita tu Allah buat untuk kebaikan diri kita dan bukan untuk punishment. Pasal selalunya yang buat susah. Ustazah, saya baru ni salahkan diri saya. Saya macam, kenapa macam ni kena macam ni? Tapi bila saya dah baca satu buku tu kan, saya dah faham tawakal, dah faham lillahi ta'ala buat semuanya. Saya faham semua tu. Okey, sebab tu saya dah macam tone down. Saya cerita tadi kan Ustazah. Saya cerita macam saya banyak bertenang. Macam tak apa, ada hikmah. Kalau benda yang tak jadi kan, ada hikmah. Macam tu je. Kagum saya bila dengar kisah ni. Tak ada Ustazah. Saya jumpa beberapa poin penting yang saya nak bagi share juga dekat orang-orang Yes, lain. please. Yes, please. Yang pertama tadi azam yang bulat tadi. Masya Allah. Okey. Yang kedua ilmu. Bila makin baca buku kan, makin dapat kekuatan kan, ilmu. Yang ketiga surrounding ataupun bi'ah. Ya, sekeliling kan. Dan yang keempat perjuangan untuk konsisten. Dan Quran sebut wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang berjihad, berjuang, dia kata dia mujahadah, cuba, kami akan tunjukkan jalan kami. Satu benda macam saya belajar dekat kelas, satu kelas ni saya pergi dengan Diana Amir. Kami memang selalu pergi kelas ataupun selalu pergi majlis sama-sama. Nanti kadang-kadang jumpa je kat situ. Tak plan pun nanti datang ke? Siapa yang datang ada je lah. Itu yang Masya Allah ni ukhuwah sahabat-sahabat saya ni ada yang rapat lah. Alhamdulillah. So dekat kelas tu, lupalah nama kitab tu. Dia cakap pasal rukun Islam. So dia cakap pasal syahadah, lepas tu solat apa semua kan. Tapi bila dia cakap syahadah tu, dia cakap bila kita mengaku diri kita Islam, tak cukup hanya setakat bersyahadah dengan lidah. Kita nak kena wujudkan diri tu, Islam tu pada diri kita. Kita tak boleh malu dengan keislaman diri kita tu. Maknanya kalau kita betul-betul yakin yakin dengan Allah dan kita Islam, kita kena berbangga yang tunjuk betul-betul pada orang yang kita ni Islam. Pakailah pakaian sempurna, tutup. Bangga dengan pakaian yang tutup. Atau solat tu solat. Jangan takut nak solat depan orang. Pasal lagi, kat Malaysia ni Masya Allah, sebab surau banyak. Dekat station gas tu semua ada surau kan. Macam saya kat Singapura. Saya orang Singapura, jadi masjid-masjid tu adalah certain areas. Tapi kalau kat mall-mall tu, tak ada surau. Dan kalau kita naik public transport tu, orang Singapura terbiasa dengan bawa sejadah mana-mana pergi toilet ambil uduk. Dan kita tak ada tempat bidet, tapi sekarang ni dah mula ada, alhamdulillah. Jadi mana-mana je kita cari corner, solat je depan-depan orang. Memang dah terbiasa dengan benda tu. Kat sini kalau orang buat pada orang pelik pasal ada surau. Ada surau. Tapi macam pada saya benda tu untunglah untuk diri saya, untuk train diri. Tunjuk Islam tu. Bukan tunjuk Islam tu. Kita ingat yang bumi Allah ni mana-mana boleh solat, melainkan tempat-tempat yang kotor. Bila kita tahu benda tu, kita dah tak segan. Kita train diri kita untuk berbangga dengan benda tu dan tak segan. Kita dah tahu rukun Islam ni, tapi pentingnya pergi kelas-kelas dan menambah ilmu adalah macam ni. Dia beri kesedaran dan semangat lebih. Ingatkan kita balik tentang macam aku ingat aku dah tahu, tapi aku diberi peringatan lebih. Okey, soalan.
what if kalau macam yalah memang ada niat nak pergi ke kelas untuk menimba ilmu lah apa tu semua. Tapi Ustazah kalau macam dah lah segan sangat nak pergi sebab dah lah tak berilmu. Tapi nak pergi macam mana tu Ustazah? Itu pasal kita orang ada kelas Khadijah ni gitu. Dah tahu dah tapi tahu tetap tapi lalu tetap berat. So apa yang kita boleh buat tu? Sila. Okay. Kalau dalam psikologi dia panggil fixed mindset dengan growth mindset. Fix ni kita rasa kita tak boleh, takut nanti orang kata tak pandai, takut ujian, takut orang kritik. Itu fix. So inilah tempat hijrah kita. Dari titik A ni nak pergi ke titik B. B apa? Growth. Growth ni kita tak apalah orang kata tak pandai pun. Yang penting saya dapat ilmu baru. Itu growth. Dia tumbuh. Walaupun daripada biji benih, dia tumbuh naik. Dia akan membesar, merimbun, akan keluar buah nanti, keluar manfaat. Tapi prosesnya gitu. So ini tempat yang kita kena hijrah. So dah kenal dah satu. Tak, saya dah Ustazah, saya dah dapat invitation Khadijah. Dah lama. Suami pun suruh pergi je lah, pergi. Even Lofa pun ada jemput. Datin Umi ada jemput apa tu. So mesej saya. Segan, saya sangat segan Ustazah. Ambil rotan lah Ustazah. Sebab itu perjuangan bukan hijrah luar saja kan. Hijrah minda kita, mindset. So memang dah lama lah saya kena benda tu. Betul. At least you know kat mana titik tu. Titik A you nak pergi ke titik B. Apa yang nak kena fix tu kan? Nak kena daripada fix tu nak pergi ke growth. Fix tu dia macam beku, dia tak berkembang lah. Duduk diam macam tu. So nak pergi ke growth. Faham. Pasal dan juga mungkin kita boleh tengok benda tu sebagai itu sebenarnya syaitan cuba nak stop kita proses tu. Betul. Buat kita rasa macam kita tak cukup bagus, malu, padahal tak payah pun. Segan padahal tak perlu pun. Dia kata janganlah kau tak pandai. Kau belajarlah sendiri dulu. Lepas tu belajar sendiri-sendiri, tengoklah belajar Nanhado. Belajar tengok YouTube. Lepas tu anak kacau dah tak jadi. Selalu macam tu. During the first time for berhijrah tu, I listen to motivational stories of Nabi-Nabi dan wali-wali Allah dan macam-macam lagi. So Aifah ada buku yang Aifah favourite yang akan baca ulang-ulang. Pasal setiap kali kita baca tu, dalam fasa hidup kita yang berbeza, kita akan dapat different points from the same stories. So ada satu kisah ni, Aifah cerita ringkas lah. So ada hamba Allah ni nak pergi ke masjid. Lepas tu nak pergi ke masjid, hujan lebat. Hujan lebat dia keluar dah keluar ni. Tiba-tiba hujan lebat. Hujan lebat, alamak basah kuyup. Dia masuk balik, dia tukar baju. Lepas tu dia keluar bawa payung. Dia keluar bawa payung, dia jalan. Lepas tu kat depan ada pothole. Lecak. Tak nampak. Dia terpijak, basah kotor, lumpur. Patah balik. Lepas tu kemudian dia keluar. Ada nak kena musibah macam tu kan. Ada orang terus selamatkan dia sampai iring dia sampai ke masjid. Subhanallah. Iring dia sampai ke masjid. Dia macam Masya Allah, terima kasih tolong kan. Dia kata bila dah sampai nak masjid tu, pasal nak waktu salat, dia kata, Mel lah masuk sekali. Tak apalah. Dia kata macam tu. Masuklah, kenapa tak masuk sekali? Dah susah payah hantar saya, kenapa tak masuk sekali? Dia kata tak apa. Saya ada urusan lain. Kata, okey sekurang-kurangnya bagi tahulah kau ni siapa. Dia cakap, dia sebenarnya iblis. Dia iblis. Tu jadi orang tu terperanjat. Kenapa kau hantar aku sampai masjid? Yang nak menahan dia daripada pergi tu syaitan lah kan, iblis lah. Tapi bila dia tak give up, bila dia patah balik dan siap dan keluar, Allah dah mengampunkan separuh atau sepenuhnya dosa dia pada hari itu. Tapi lepas tu bila kali kedua, benda yang dah jauh sikit itu, dia patah balik, tetap tak putus asa tu, dia keluar balik nak pergi solat lagi, Allah ampunkan kawasan jiran-jiran dia. So kali ketiga dia kata, kalau dia tak berjaya juga untuk menggoda orang ni untuk berhentikan dia, Allah akan ampunkan ramai lagi. So dia kata tak apa, daripada aku gagal kau, aku hantar kau. Baik aku hantar kau, make sure kau selamat terus pergi. Jadi macam bila aku dengar cerita ni, ujian yang macam ni datang especially perempuan bila nak solat. Nak solat, dah ambil wuduk, keluar toilet tu, batal. Masuk balik kali pertama. Lepas tu kali kedua, dah rakaat kedua, batal. Ya Allah, ya Tuhanku. Pasal nak dapat khusyuk tu susah. Lepas tu dah dapat khusyuk, dah rasa seronok tu satu rakaat pertama, rakaat kedua. Lepas tu batal. Faham perasaan itu. Ya Allah, geramnya. Cuba kali ketiga. Kali ketiga sama. Ada
ada masa tu dengan nak dah baca Al-Fatihah dulu, baca auzubillahi minasyaitonirrajim, baca dalam 3 kul dulu kan, pasal gangguan. Kita tahu ni gangguan pasal dia bila tak nak solat tak ada masalah pun. Betul. Tak ada masalah pun. Adalah mula nanti was-was dan sebagainya kan. Kita dah cuba kontrol benda tu, dah dapatkan khusyuk. Ini pula pasal kentut pula kan. Jadi macam itu paling lepas tu akan ada masa kita give up. So pernah sebelum-sebelum ini tak apalah, nantilah dulu relax dulu kan, bila tenangkan hati dulu nanti kita datang buat lagi sekali. Tapi leka tertinggal, terlepas waktu kan. So bila Eva dengar dapat cerita ni, dia kasih semangat untuk macam aku tak akan kalah dengan kau. Syaitan. Aku tak akan kasih kau menang. Sebab kalau aku work hard, bukan sahaja aku dapat benefit dia, keliling aku pun akan dapat benefit dia. Masya-Allah. So inilah antaranya kalau kita bila time kita berhijrah ni, kita baca, kita dengar syarahan. Kalau malas baca, dengar syarahan. Check topik yang mana yang kita nak mulakan dulu, dekat pada hati kita dulu. Mungkin awal-awal tu mesti kita nak motivational, pasal kita masih nak dapatkan semangat untuk kita buat istiqamah tu. Dengan adanya cerita-cerita macam ni memang sangat-sangat membantu Eva awal-awal tu. So dalam bulan Ramadan ni kan, yang baiknya kenapa kita mula berhijrah, the best time to hijrah is during Ramadan, is because apa yang kita buat yang sunat jadi pahala wajib, yang wajib dilipat kali gandakan 70 ataupun 80 kali ganda, ataupun kalau Allah pun akan bagi yang gandaan tu kalau macam yang mana dia nak, dia sebenarnya boleh kasih suka hati dia sebanyaknya. So kalau yang ini pun dia nak kasih infinity lah. Lagi dia lebihkan benda tu. Dan segala yang kita buat tu je jadi macam penuh barakah, penuh kita berpuasa kita dapat pengampunan kalau kita puasa dengan betul dan ikhlas dan bersungguh-sungguh kan. Bulan ni yang betul-betul kita boleh perah. Kalau hari ni kita gagal, kita ada esok. Yang lebih daripada hari-hari yang lain. So memang bulan ni adalah yang terbaik. Tapi yang lagi Masya Allah, mulai hari esok adalah Ustazah, kita akan 10 terakhir. 10 terakhir dan kita kejarkan kita kejarkan Lailatul Qadar. Kita kalau bertemu dengan Lailatul Qadar ni sama dengan 1000 bulan. 1000 bulan. 83 tahun lebih. Kurang lebih. Macam ibadah sepanjang 83 tahun. Mungkin Khairun ni lebih dari 1000 bulan. Lebih daripada 1000 bulan. Bila tadi Eva banyak bagi cerita-cerita, sebenarnya inilah juga apa yang kita minta dalam surah Al-Fatihah yang kita baca berulang-ulang. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Kita minta Allah tunjukkan jalan yang lurus, jalan orang yang Allah beri nikmat kepada mereka. Siapa mereka ni? Mereka inilah para rasul, para anbiya, para siddiqin, orang-orang yang benar, para syuhada, orang-orang yang baik-baik, yang saleh, yang Allah sayang. Bila kita berulang-ulang baca kisah mereka ni, kita dapat kekuatan. Kita dapat inspirasi. Betul. Bahkan kita dengar kisah Elina tadi pun dapat kekuatan kan. Orang yang Allah beri nikmat apa? Nikmat penghijrahan, nikmat kesihatan, kecantikan. Allah nikmat, banyaklah nikmat yang Elina dapat. Mesti ada tip dia. Subhanallah. Jadi sebut pasal Al-Qadar, Lailatul Qadar. Apa maksud Lailah? Lailah ni malam. Malam ni bermula daripada tenggelamnya matahari waktu maghrib tu kan. Malam bermula. Dan Al-Qadar. Apa makna Al-Qadar? Pernah dengar takdir? Allahu Akbar. Al-Qadar ini para ulama berbeza pendapat maksud dia. Ada yang kata itu malam kemuliaan, malam keagungan. Sebab apa? Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Apa hu kat situ? Kami turunkan hu-nya. Nya apa kat situ? Al-Quran. Pada malam Al-Qadar. Sebab tu agung sangat. Sebab Al-Quran diturunkan dia 2 fasa. Fasa pertama daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia. Itu sekaligus diturunkan. Dan kemudiannya diturunkan bertahap-tahap sikit-sikit. Ya. Daripada langit dunia itu. Bermula daripada Gua Hira. Selama 23 tahun. 23 tahun. Allahu Akbar. Jadi sebab tu malam tu disebut agung, mulia. Dan ada juga yang kata malam tu
adalah malam hukum dan ketetapan. Ketetapan. Qadar yang berkait dengan takdir kita. Sebab tu malaikat busy malam tu. Wa ma adra kama Lailatul Qadar. Kamu tahu tak Lailatul Qadar ni malam apa? Kan Allah tanya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Turunnya para malaikat, turunnya ar-ruh Jibril pada malam tu, sibuk ni, busy ni. Min kulli amr. Dia mengaturkan urusan-urusan yang berkait dengan takdir kita ni. Ya, al-qadar, hukum, ketetapan. Bila sebut takdir, ketetapan ni, Nabi ada sebut begini. La yaruddul qadha illa ad-du'a wa la yazidu fil umri illa al-bir. Tak ada yang dapat mengubah takdir kita melainkan dengan doa. Macam Alina mula-mula sampai tadi cerita, kalau jam tu kita cari hikmah, mungkin Allah nak elakkan aksiden. Yes, dengan kita fikir positif dan berdoa. Doa ni fikir positif ni dengan Allah, fikir harapan, fikir yang best-best kita nak dapat ni. Kita doa, Allah boleh ubah takdir. Patut jadi berlaku bala, Allah padam, tak berlaku. Ataupun kalau doa kita lemah, bala tu mungkin berlaku tapi Allah kurangkan, ringankan. Ataupun kalau doa kita kuat dan bala tu pun kuat, dia saling berperang. Sehinggalah salah satu tu melemah, dia akan lawan. Kalau doa kita melemah, dia kenalah juga. Na'udzubillah. Jadi nampak tak kepentingan malam tu untuk kita banyakkan sungguh-sungguh doa pada Allah untuk dapat takdir yang baik, ketetapan yang baik. Sebab Allah punya sistem audit ni sangat profesional, sangat sistematik. Setiap hari, subuh dengan asar, malaikat tu kasyif, laporkan amalan kita. Setiap minggu, Isnin Khamis, ya, malaikat laporkan lagi. Setiap tahun bulan Syaban diangkat lagi laporan amalan kita. Dan bulan Ramadan ini, Lailatul Qadar, kita nak doa sungguh-sungguh. Biar setahun yang mendepan ni, takdir yang baik-baik. Kejayaan, peningkatan, perlindungan, keselamatan. Itu yang banyak berlaku. Yang paling kita nak sekali, keimanan kita bertambah. Hasanah dunia akhirat. Itu yang paling kita nak. Allahu Akbar. Kalau Aifah boleh kongsikan, kata Al-Dahaq berkata, Allah tidak takdirkan pada malam tersebut kecuali keselamatan. Maknanya dia takdirkan benda yang baik-baik je pada malam tu. Pasal mana kita kalau doa pasal nak malaikat-malaikat semua turun dan mengaminkan segala doa kita. Mujahid berpendapat, ni bila kita lihat kat tafsir Al-Qurtubi, ia merupakan malam di mana syaitan tak mampu nak buat apa-apa pun. Tak mampu nak buat kejahatan apa pun. Macam bila tadi Ustazah cakap Allah turunkan Al-Quran ke langit bumi dengan serentak pada malam Lailatul Qadar tu, dan Allah sendiri sebutkan dekat surah tu. Itu je dah boleh tunjukkan betapa specialnya malam Lailatul Qadar ni. Ustazah Hidayah kongsikan, dia kata bulan Ramadan ni dalam 12 bulan yang Allah cipta, dia ada ranking. So ranking yang pertama tu adalah beberapa bulan-bulan yang biasa. Lepas tu adalah bulan haram. Bulan haram ada berapa Ustazah? 3 ke 4? 4 bulan haram. Bulan haram yang di mana bulan Rejab lah, apa tu semua yang kita Zulhijjah kan. Yang kita tak boleh berperang. Dan on top of that, paling high sekali in that hierarchy adalah bulan Ramadan. Subhanallah. Paling tinggi adalah bulan Ramadan ni. Bulan di mana yang kita duduk sekarang ni, Masya Allah. Subhanallah. Dan bila Allah ciptakan sesuatu macam tu, dia bukan ciptakan tiba-tiba je. Macam sekarang ni tiba-tiba dia benda tu. Tak. Daripada Lauh Mahfuz, memang daripada asal. Jadi banyak kisah yang daripada Nabi Adam lagi, kehebatan Ramadan tu dah ada dah. Dan dia kata kenapa Ramadan ni adalah bulan yang paling atas, adalah sebab di dalam bulan Ramadan tu ada Lailatul Qadar. Malam yang lebih Masya Allah daripada malam-malam yang lainnya. Itu pasal dia jadi bulan yang sangat important. Jadi malam ni adalah malam yang paling important. Dan kenapa malam ni paling important? Pasal Allah turunkan Al-Quran. Sebenda tu semua ada link tau. Bila kita ambil bulan Ramadan ni sambil lewa, pasal akan ada hari yang macam puasa tu berat. Lagi-lagi kalau you dah ada family, you ada anak apa semua kan. Jadi macam ya Allah, cuba aku nak solat tepat pada waktu, nak cuba solat sunat tu pasal kita tahu kehebatan dia macam mana. Tapi tetap akan rasa letih tu akan ada. Kita tak boleh tipulah benda tu kan. Tapi macam Aifah cakap, yang
kasih Eva lagi semangat adalah I will pukul diri dengan motivation yang macam ni. So bila tadi yang Ustazah kata Al-Quran ni diturunkan selama 23 tahun. Tapi yang best tu pada Eva yang best lah. Pada Eva benda ni best. Kenapa kita kena banyakkan baca Al-Quran dan beri Eva semangat untuk baca Al-Quran pada bulan Ramadan adalah pada setiap Ramadan Rasulullah SAW dengan Jibril akan turun dan review setiap tahun selama 23 tahun. All of the Al-Quran. Al-Quran kan datang by berperingkat. Jadi pada tahun pertama tu, berapa yang keluar tu, dia akan review. Berapa tu. Dia akan bagi tahu Rasulullah apa susunan. Yang mana ayat surah dulu, yang mana kat sini. Pasal ada yang surah panjang, dia bagi ayat-ayat dulu. Kan? So benda tu pada Eva macam, Masya Allah, magic sangat. Tahun kedua ada lebih, dia tambah lagi. Tahun ketiga, dia tambah lagi. Sampailah tahun yang terakhir tu, dia review 2 kali. So kalau Nabi dengan Jibril duduk review pada bulan Ramadan ni, kita apatah lagi. Ya kita Allah. kena ambil benda tu. Kita kena ambil berkat keistimewaan bulan tu. Betul-betul. Jadi macam rugi kalau kau tak buat. Sangat rugi. Jangan bodoh, jangan Yes. jangan rugi. Dia macam itu cara kita macam I pukul diri. Betul. Yes. Pasal kita kenal diri kita sendiri. Apa yang akan push diri kita untuk macam get up now and do it. Jangan delay lagi. So benda cerita kisah-kisah macam ni yang akan buat Eva betul macam tadi Ustazah kata, dengan kisah-kisah orang-orang yang diberi nikmat tu, kita akan dapat inspirasi dia. Kita akan dapat tempias dia. Diajar oleh guru Ustazah dia cakap bila kat tarim time tu, dia kata kalau nampak sesuatu keindahan daripada seseorang tu yang you nak, kata ya Allah, berikanlah aku, jadikanlah aku seperti mana yang kau jadikan yang ini yang baik tu. Dan berikanlah dia syurga, ganjaran syurga atas apa yang kau berikan dia tu. Jadi dia macam sama kita nak dan kita doakan benda tu. So macam oh Masya Allah ni benda tu. So bila kita fikir dengar kisah-kisah para anbiya, para aulia, para sahabat, kita buat benda yang sama. Walaupun kita tahu tempat dia orang tu dah memang Masya Allah lah dekat sana, kita ni yang tak tahu lagi kan. Tapi dan bila kita buat benda tu, yang beautifulnya bila kita doakan untuk dia orang, malaikat doa balik untuk kita. Bulan Ramadan ni, bulan yang you boleh rasa yang Allah sayang ke kita. Walaupun kadang-kadang macam Eva cerita yang kita rasa diuji sangat. Dan bila you said, ada hikmah semua untuk kita kan. So pasal Allah tahu what's coming next. So bila rasa benda tu, walaupun kita mengeluh cakap, ya Allah, kenapa susah sangat bulan Ramadan ni, aku nak beribadah dengan kau, aku nak melakukan yang terbaik. Ni dah hari ke-19. Mudah-mudahan 10 hari yang akan datang kita akan dapat yang buat lebih terbaik. Eva doakan pada semua, kita akan dapat buat yang terbaik. Kita akan dapat bertemu malam Lailatul Qadar tu. Daripada kecil bila tahu pasal cerita Lailatul Qadar ni, dah jadi jatuh cinta sangat dengan benda tu. Pasal siapa tak nak? Betul. Siapa tak nak diampunkan dosa? Siapa tak nak nampak nikmat tu? Macam dia diibarat Allah pilih. Macam tu, lepas tu aku kasihkan rahmat aku dan pengampunan aku kepada engkau. Sama macam 1000 bulan. Siapa tak nak benda tu? Bukan sama, khair ni lebih. Siapa tak nak benda tu? Dalam Ramadan ni kalau kita buat benda baik betul-betul, Allah ampunkan dosa. Tapi ada lagi, dia tambah lagi. Dia macam, ya Allah sayangnya kau kat aku. Tapi macam, mampukah aku dapat? Bolehkah aku dapat? Kalau dalam sepanjang hayat aku ni, kalau aku dapat jumpa sekali pun, Masya Allah. Ustazah boleh tak kongsikan kita dengan kita macam ada tanda-tanda, ada dia punya tanda-tanda yang this is malam Lailatul Qadar. Mungkin kita dapat cuba try lah. First, doa untuk dapat bertemu Lailatul Qadar. Pasal ada doa dia. Dan kemudian dia, apakah sains-sains, tanda-tanda malam Lailatul Qadar tu Ustazah? Dalam hari Jumaat, ada satu detik yang dimakbulkan doa. Dan Allah sembunyikan benda itu supaya kita menghargai setiap detik hari Jumaat tu. Dan Nabi pun bagilah hint ataupun para ulama kan bagi hint. Boleh jadi lepas asar. So lepas asar tu makin kita semangat lah nak buat. Dan pada nama-nama Allah pun ada satu nama yang very special nama tu. Dan Allah sembunyikan supaya kita hargai setiap nama-nama Allah tu.
Dan tadi Allah Akbar 10 malam terakhir tu Allah sembunyikan. Allah buat surprise ni. Ya. Subhanallah. Jadi apa tanda-tandanya? Saya kongsikan daripada Ubadah bin As-Samit dalam kitab Umdatul Qari. Dia kata antara tandanya malam tu bersih, tenang, bulan menerangi. Lepas tu rasa nyaman, tak terlalu sejuk, tak terlalu panas. Lepas tu malam tu juga tak nampak bintang. Ada ulama kata sebab sibuk kan para malaikat tanazzalul malaikatu waruh tu. Jadi tak nampak bintang malam tu. Lepas tu matahari paginya dia keluar tu cahayanya tu tak terlalu kepanasan. Kalau kepanasan ni kan macam kita tak boleh pandang kan. Tapi ni matahari tu seakan mata bulan. kita boleh pandang. Boleh pandang. Macam bulan penuh tu kan. Kita boleh pandang. Itulah antara tanda-tandanya. Dan kalau kita dapat rasa itu malamnya, para ulama dia bahaskanlah kalau dapat rasa tu, yang sunatnya kita jangan bagi tahu orang. Sebab apa? Sebab takut nanti kita riak, takut orang pun dengki dengan kita, orang sibuk bergaduh dengan kita, kata ya ke kamu ni ke apa ke kan. Sampai hilang tu nanti. Jadi kita sembunyikan walaupun hakikatnya kalau contoh kita mimpi yang baik-baik, sunat kita cerita. Katakan malam tu kita baca-baca Quran tertidur, pasal mimpi yang sangat indah, terlalu indah, kita dapat rasa benda-benda tu semua. Malam tu kita sunat tak payah cakap kat orang. Kita sibuk dengan doa ni. Apa dia doa tu? Senang je, 7 perkataan saja. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, kau ni maha pengampun, ampunkan aku. Sebab kau ni suka beri keampunan, ampunkan aku. Dan keampunan kat situ maknanya Allah nak ampunkan kita sampai tahap Allah delete semua kesalahan kita tu. Tak ada kat buku amal kita. Sebab kadang Allah ampunkan tapi nanti Allah sebut balik ke akhirat nanti. Tapi kali ni Allah tak sebut. Kalau sekarang pun kalau siapa-siapa sebut aib saya contoh kan, depan umum kan, mesti kita malu sangat kan. Walaupun kita dah bertaubat ke, malulah. Tapi ni Allah padam. Tak perlu nak cerita kat orang, seakan tak ada benda tu. Tak ada langsung, masya-Allah. Dan itu yang kita nak rebut sangat. Allahu Akbar. Masya-Allah. Seronok sangat dengar benda tu kan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi dalam riwayat Tirmizi ditambah Allahumma innaka afuwun karim. Boleh juga. Tuhibbul afwa, kau sukakan memberi keampunan, fa'fu anni. Berikan aku ampun. Tak semestinya ni Eva nak kasih harapan pada anda semua. Okey. Dulu bila Eva awal-awal berhijrah, kita rasa kita ni kotor sangat. Kita rasa pendosa sangat. Tak layak langsung dah untuk syurga. Kita ni ahli neraka lah. Jadi kita rasa macam kita ni tak layak untuk macam-macam benda. Dan orang pun akan cakap macam tu. Takkanlah kau dapat Lailatul Qadar ataupun takkanlah kau dapat benda ni pasal kau tu pun perangai kau macam mana. Takkanlah kau jumpa Rasulullah dalam mimpi kau pasal kau perangai kau macam ni. Takkan kau Rasulullah nak jumpa kau. Kan? Orang akan cakap macam tu. Manusia akan cakap macam tu. Tapi dia sayangkan kita unik untuk diri kita. Kalau kita walaupun kita jahat macam mana pun, kalau dia nak kasih you hidayah, kalau Rasulullah nak datang pada you kat mimpi tu, dia tak kira you siapa. Dia tak kira you kafir ke apa pada masa tu, pasal dia nak kasih hidayah itulah. Dia tak kira you kotor ke, jahat ke, bersih ke, pemabuk ke, ada tattoo ke, gangster ke, dia tak kira benda tu. Jadi kalau you dapat rasakan sesuatu kenikmatan yang Allah beri hadiahkan kepada you, macam Ustazah kata, you dapat mimpi tu. Tak payah cerita pada orang lain. Kadang-kadang orang akan macam kasih you down. Kata pasal you tak layak, itu syaitan. Itu ada satu. Kadang-kadang orang kata, taklah, mimpi tu syaitan lah. Tak mungkin kau dapat. Jadi kita pula syakwa sangka dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kadang-kadang ada nikmat yang Allah berikan pada kita tu, kita simpan dan yakin itu dari Allah, sebab mimpi yang baik yang kita ingat itu memang daripada Allah. Kalau bukan, kalau hanya khayalan kita ataupun kita overthinking, kita akan lupa benda tu. Dan kalau benda mimpi yang buruk, dia akan sementara tu, lepas tu diam-diam jangan cerita pada orang, itu memang daripada syaitan dan dia akan menghilang pergi. Jadi jangan downkan diri tu dan rasa yang kau tak layak untuk apa yang Allah nak berikan pada kau. Pasal Allah sayang. Allah sayang kita, tak kira kita mana.
Allah nak bagi, Allah bagi because you are special in Allah's eyes. Jangan kasih orang lain cakap tak, Allah tak akan bagi kat kau. Jangan kasih Allah cakap orang lain cakap macam tu. Jadi tak kira awak siapa, dah solat ke tidak, puasa ke tidak, kalau Allah nak beri, kita akan dapat. Jadi kalau awak dapat tapi dalam keadaan yang macam, ya ke aku dapat ni? Kadang-kadang kita macam tu. Pasal kita kotor. Kita tahu kita ni pendosa. Kita tahu kita teruk. Kan? Kita tahu kita tak layak. Kan? Sampai macam, kan kita kata, Tuhanku, aku tidak layak untuk syurgamu. Tetapi aku tidak sanggup menyambut siksa nerakamu. Kita tahu kita tak layak, tapi Allah lebih mengetahui. Jadi kalau awak dapat, yakin memang Allah saja yang boleh kasih. Kalau even mimpi Rasulullah SAW, syaitan dan iblis tidak boleh sama sekali menyerupai Rasulullah SAW atau Allah. Jadi kalau mimpi yang indah yang macam tu, yang dah tergerak dekat hati tu, ini adalah Rasulullah, Rasulullah lah. Jangan was-was dah. Kalau tak, dia akan rasa weird. Tapi kalau benda tu rasa nikmat, rasa bersih, rasa suci, itu mesti datang daripada Allah. Syaitan tak boleh menyerupai atau memberi sama yang apa yang Allah bagi. Itu kita kena ingat. Jadi jangan was-was. Kalau you dapat, yakin benda tu, pegang benda tu, bersyukur dengan benda tu, ingat benda tu dan kasih benda tu sebagai sesuatu yang boleh push kita further. Sesungguhnya hidayah itu milik Allah. Ya. Sebenarnya dalam surah Luqman ayat 34 memang dijelaskan ada benda yang memang kita tak pasti, terutamanya benda yang berlaku esok, di bumi mana kita akan mati. Bahkan satu Ramadan pun ijtihad para ulama berbeza di setiap negara kan. Betul. Jadi mereka berijtihad. Kalau betul ke salah ke, mereka dapat pahala dengan ijtihad tu. So kita dapat tanda kita jangan sibuk dengan tanda tu. Kita sibuk membaiki kualiti, terutamanya solat berjemaah Isyak dengan subuh. Ni dipesan sendiri oleh sahabat Nabi Ibn Abbas. Isyak dengan subuh setiap 10 yang terakhir. Bahkan Imam Asy-Syafi'i sebut, siapa yang solat berjemaah Isyak dengan subuh, dia memang telah memperoleh kebaikan Lailatul Qadar itu. Nak cakapnya Islam ni, dia selalu kesian kat kita tau. Dia kesian. Sebab tu bila kewajipan berpuasa, Allah sebut orang yang sakit, orang yang dalam musafir, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Dia boleh ganti pada hari yang lain. Untuk apa? Itu kemilul iddah. Untuk dia pun dapat sempurnakanlah, dapat capai target tu. Dapat capai target tu. Dan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah nak kamu ni mudah. Allah tak nak kamu ni payah-payah. Pada zaman Nabi tu ada sahabat, contohnya Zainab. Zainab diikat diri dia dengan 2 tali pada tiang ni untuk dapat kuatlah beribadah pada malam tu. Nabi kata janganlah sampai macam tu sekali. Buka tali tu. Jangan ekstrim. Jangan ekstrim. Kalau ngantuk tidur dulu bagi hilang ngantuk. Jadi kita malam itu pertama sekali kita jaga yang wajib kita. Kalau boleh nak target maghrib lagi. Maghrib, Isyak, subuh jangan tinggal berjemaah. Kalau boleh di masjid awal waktu dalam keadaan sempurna. Lepas tu gandakan lagi qiyam kita, qiyamul lail kita. Qiyamul lail sejak tarawih tu kita dah panggil menghidupkan malam dah. Hidupkan malam kita sungguh-sungguh. Dan kita tahu Allah memang mencari-cari mana orang yang minta ampun, dia nak ampunkan. Mana orang yang ada masalah, dia nak bagi solusi. Mana orang yang ada hajat, dia nak kabulkan. Allah bagi tu setiap malam sebenarnya. Pada malam Lailatul Qadar lebih-lebih lagi. Dia memang nak bagi sungguh-sungguh kat kita. Dia nak tengok hati yang cenderung pada dia. Lepas tu Quran, yang ni paling utama juga ni. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan diturunkan Quran. Jadi interaksi dengan kita ni, dengan Quran, jangan sekadar kita interaksi mata tengok nampak hukum tajwid. Itu penting juga. Tapi yang jauh lebih penting kita baca Quran, hudan linnas. Biar Quran tu bagi hudan, bagi petunjuk. Macam kita naik kereta pakai Waze kan, sampai ke satu tempat. So baca Quran biar nampak, oh petunjuk dia begini, oh kisahnya begini di sebaliknya. Tadabbur sekali. Tadabbur. Wa bayyinatin minal huda. Ada bukti-bukti yang itu yang menambahkan keimanan, itu yang menguatkan istiqamah. Wal furqan, dan boleh bezakan mana baik mana buruk.
Kalau interaksi kita ada benda-benda tu dengan Quran, itulah sepatutnya yang kita cuba cari pada malam-malam terakhir ni. InsyaAllah, insyaAllah. So kita doakan kepada anda semua yang menonton, yang mendengar untuk semoga kita dapat bertemu malam Lailatul Qadar pada 10 malam yang terakhir ini. Yakin dengan benda tu yang Allah akan memberikan kepada tak kira apa darjat ataupun apa level kita, insya-Allah. Dan semoga kalau kita tak dapat pada bulan ini, pada tahun ini, Ramadan tahun ini, jangan berputus asa. Kita mempertekadkan diri kita lagi. Kita doa untuk dapat pada tahun yang akan datang, dapat bertemu Ramadan yang akan datang. Dan tapi jangan give up, insya-Allah. Semoga kita fokus on the last 10 nights of Ramadan ni, insya-Allah. Itu saja daripada kita. Terima kasih banyak sangat Ustazah. Selamat iktikaf sebelum terakhir. Yes, iktikaf, betul. Siapa yang dapat tu kan. Thank you so much for sharing your story. Thank you Ustazah. Terima kasih juga. Barakallahu fiik. Thank you so much for being with us. Kita akan bertemu lagi in the next podcast. Assalamualaikum semua. Bye.